Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semua dengar jelas tak suara saya? Nota pun jelas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kelas kita malam ni dengan surah Al-Fatihah. Bismillah. Okey, terlebih dahulu saya nak minta maaf sebab kita dah lari masa sikit. Tak tahulah tiba-tiba laptop ni buat hal. Okey, sekarang nak tanya, semua ada ke kertas dengan pen yang saya pesan? Okey. Okey. Jadi, kalau ikut hari ni kita nak masuk tajuk Ahwalu Ashabul Furu'. Kita nak masuk tajuk ni. Keadaan orang yang mendapat furu'. Tapi disebabkan kelas kita ni gap dia lama sangat, macam dah sebulan rasanya gap kelas kita ni. Jadi saya risau takut-takutlah ada yang dah lupa. Adalah yang dah lupa. Bintun tu apa, jad tu apa, ukhtuli ab tu apa, macam tu. Jadi malam ni sebelum, kalau sempat kita boleh masuk ahwal ashabul furu', tapi sebelum tu saya nak semua gunakan kertas dengan pen tu untuk tulis tentang tajuk Mayastahiku al-furu'. Okay, Mayastahiku al-furu' tu yang ada 6. Okay, start dengan Mayastahiku al-nisfu, as-sulasin, al-ruba', yang tu saya nak semua tulis dalam bahasa Rumi, tulis dalam bahasa Melayu. Maksudnya, okay, contohlah bawah man yastahiku al-nisfu, bawah siapa yang berhak mendapat 1/2. Dekat situ dia tulis bintun, kolom sebelah lagi wahidah munfaridah. Okey, jadi tulis dalam bahasa Melayu. Okey, apa maksud bintun? Okey, bintun maksudnya anak perempuan. Okey, anak perempuan. Lepas tu atas kreativiti nak buat kotak juga atau nak buat dash dash dash. Okey, contohlah kalau buat kotak. Okey, kotak pertama tulis anak perempuan. Kita translate. Okey, bintun maksud dia anak perempuan. Lepas tu kotak kedua, okey, wahidah munfaridah. Saya dah cakap dekat kelas sebelum-sebelum ni kita boleh jamik munfaridah sahaja. Tak perlu ambil wahidah. Jadi kotak satu lagi tulis translate apa tu maksud munfaridah, iaitu tunggal. Jadi kotak pertama anak perempuan tunggal. Kalau kita translate semua, okey. Man yastahiku al-nisfu. Siapa yang berhak mendapat 1/2? Orang yang pertama anak perempuan, ketiga tunggal. Faham tak? Faham tak setakat ni? Cara-cara dia macam mana? Flow dia macam mana? Okey, jadi 5 minit cukup tak? Tulis Mayastahiku semua 6 furuk tu tulis dalam bahasa Rumi. Lepas tu hantar dalam grup. Saya nak tengok sebab saya nak tahu semua ingat lagi tak istilah-istilah yang kita belajar. Sebab kalau yang masuk kelas kita yang last hari tu, yang saya ajar tentang Mayastahiku al-furu', kat situ saya cakap penting untuk kita kenal siapa bintun, siapa bintun ibni, siapa ukhtun syakikoh. Penting untuk kita kenal mereka sebab mereka ni ibarat tulang belakang dalam faraid. Maksudnya kalau kita tak kenal ataupun kalau kita tersilap lah. Contoh, tersilap antara bintun ibni dan ibnu ibni. Kat situ dah akan berlaku banyak masalah dan banyak markah yang kita akan hilang jika kita tertukar. Jadi penting untuk awak semua kenal dan betul-betul apa orang kata masak dengan istilah-istilah yang kita guna dalam faraid ni. Siapa bintun, siapa bintu ibni, siapa ukhtun syakikoh, ukhtun li'ab, zauj, ukhtun li'ab, jad, ummu, jaddah, ammu. Penting untuk korang semua kenal siapa mereka. Boleh tak? 5 minit cukup tak?
Okey, cuba dulu bahagian yang yastahik saja ke. Man yastahiku anisfu okey. Siapa yang tajuk tu je, bawah tajuk tu je. Daripada siapa yang berhak dapat 1/2, lepas tu siapa yang berhak mendapat 1/3, 1/4, 2/3, 1/6, 1/8. Tulis 6 tu je, siapa yang berhak, siapa yang berhak. Translate dalam bahasa yang termudah. Sebab saya nak tengok je korang semua masih ingat dan masih familiar tak dengan perkataan-perkataan tu. Sebab bukan apa, sebab gap kita seminggu, lepas tu korang semua pun cuti kan, cuti raya haji. Jadi risau kalau kita terlupa, kita tak yakin. Jadi kita kena buat macam ni dulu. Supaya bila kita masuk tajuk seterusnya, korang semua tak pening. Okey, cuba dulu. Okeylah, 9:45 semua hantar dekat dalam grup dalam grup Kobistam. Dalam ni ada okey 7 orang. Okey, akan ada 7 gambar. 9:45
Okey, dah 9.45. Dah siap ke semua? Oh belum. Okey okey, tak apa. Saya tunggu. Kita tak rushing. Yang dah siap, hantar, tak apa, sama ada nak hantar dalam group ataupun personal nombor saya pun tak apa. Okey, mana-mana pun okey. Kalau tak faham boleh tanya, boleh direct tanya nak buat macam mana ataupun tak faham istilah mana-mana ke boleh tanya je. Okey, Safia, waladun ummu adalah anak-anak seibu. Dan dalam waladun ummu, dia masuk semua. Akhul li ummi, ukhtun li ummi dan waladun ummi. Maksudnya, ukhtun dan akhul pun dia masuk dalam waladun ummi. Kalau li ab, dia ada suku-suku, dia ada asing-asing. Kalau li ummi, dia satu je. Waladun ummi, dia merangkumi tiga perkara. Tiga golongan.
Alia, okey. Waladu ummi. Okey, waladu ummu tu dia sama dengan yang Safia tanya tadi. Okey. Dalam waladu ummu, dia termasuklah semua. Okey, walad. Okey, waladun. Waladun tu anak kan. Okey, jadi anak seibu. Okey, tapi special sikit, anak-anak seibu ni, waladu ummi ni, dia termasuklah akhul li ummi dan ukhtul li ummi. Jadi, bila kamu jumpa ukhtul li ummi atau akhul li ummi, okey, automatik dia ialah dalam golongan waladun ummi. Ha, faham Alia? Sekarang saya baru tengok jawapan Fakrullah. Yang lain belum tengok lagi. Tapi tak apalah, kita tanya-tanya macam ni pun boleh faham. Kalau ada perkataan yang tak faham, tanya. Okey, contohlah kan. Bawah man yastahiqu al-sudus tu. Okey, bawah siapa yang berhak dapat 1/6. Tiba-tiba korang tengok bintul ibni dia kata, okey, bintul ibni patutnya dapat 1/6. Maaf bintun wahidah. Bintul ibni patutnya dapat 1/6. Lepas tu kat situ ditulis maaf bintun wahidah 1/2. Kalau tak faham yang macam tu, tanya. Kenapa ada dua angka dekat situ? 1/6 ke 1/2? Bila dia dapat 1/6, bila dia dapat 1/2? Tanya. Kalau tak faham, kalau faham tak apa.
Okey, sekarang 4 orang yang message dah saya. Yang lagi 3 orang ada tak? Sebab kawan-kawan ni ada juga yang salah, yang tertukar. Jadi kalau awak diam, nanti saya tak tahu awak salah kat mana. Jom kita betulkan sama-sama. Yang wahidah munfaridah tu hanya ambil munfaridah iaitu tunggal. Okey, jadi dalam bahasa Melayu ataupun dalam nota yang saya suruh tulis tadi tu, tulis macam ni. Okey, siapa yang berhak mendapat 1/2? Yang pertama, anak perempuan. Dash, faham tak dash? Dash tu maksudnya tanda tolak tu. Dash ketika tunggal. Macam tu. Sama juga yang kedua. Okey, nombor 2. Orang yang kedua mendapat 1/2 ialah cucu perempuan sebelah bapa. Bintul ibni tu cucu perempuan sebelah bapa. Okey, dash ketika tunggal. Macam tu. Okey. Bagi contoh untuk 2/3 pula. Okey, contoh siapa yang berhak mendapat 2/3? Nombor 1 bintun. Okey, nombor 1 anak perempuan. Lepas tu dash 2 dan lebih. Fasa'ida, kalau tak nak guna fasa'ida, guna fa'aksaro. Kita biasa guna kalau banyak kasaro, kasir. Jadi tukar fa'aksaro, isnaini fa'aksaro. Jadi anak siapa yang berhak mendapat 2/3? 1 anak perempuan, dash ketika 2 dan lebih. Maksudnya dalam faraid ni bila ramai maksudnya lebih daripada 1. Jadi bila kita belajar faraid, bila dia cakap ramai maksudnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan selepas-lepas itulah. Faham? Okey. Contoh bagi 1/4 pula. Siapa yang berhak mendapat 1/4? Nombor 1 zauj iaitu suami. Ingat zauj suami dan zaujah isteri. Okey. Orang yang pertama berhak mendapat 1/4 ialah zauj iaitu suami. Dash indah ketika. Indah bermaksud ketika. Okey. Jadi kita buat ringkas je. Okey. Orang yang berhak mendapat 1/4. Okey, yang pertama suami. Dash ketika ada anak dan cucu lelaki. Ataupun ketika ada anak dan cucu sebelah lelaki. Macam itulah. Okey, yang kedua zaujah. Okey, yang kedua orang yang berhak mendapat 1/4 yang kedua ialah isteri. Inda adamu ketika tiada. Adamu tu tiada. Okey, jadi zaujah isteri akan mendapat 1/4 ketika tiada anak dan cucu. Macam tu je. Kita translatekan maksudnya bila kita tak faham, bila kita macam blur, bila kita tengok nota yang bahasa Melayu, kita mudah nak catch up. Kita macam kita tengok selalu. Hari-hari tengok, bila kita tak faham kita tengok, bila kita blur kita tengok, nanti lama-lama kita dah tak payah tengok. Automatik dia dah set dalam mindset kita. Bintun apa? Zauj apa? Zaujah apa? Macam tu. Okey, contoh 1/6. Okey. Abun. Okey, orang yang pertama berhak mendapat 1/6 ialah ayah. Okey, ayah. Ayah berhak mendapat 1/6 ketika ma'al ibnu. Ketika bersama seorang anak lelaki. Tulis macam tu je. Siapa yang berhak mendapat 1/6? Orang pertama, ayah dash bersama seorang anak lelaki. Macam tu. Okey, yang kedua, jad. Okey. Orang yang kedua berhak mendapat 1/6 ialah datuk dash ketika ada anak lelaki. Ketika bersama anak lelaki, ketika ada anak lelaki. Guna bahasa biar orang cakap kita belajar guna bahasa rojak. Tak apa dalam nota kita guna bahasa campur-campur. Asalkan kita faham. Itu nota kita, keselesaan kita, kefahaman kita. Okey, kalau yang tak faham boleh tanya. Saya nak check kejap yang kawan-kawan awak hantar.
Okey. Okey, secara kesimpulannya, betul lah. Apa ni, pilihan saya malam ni kita nak rolling balik tajuk yang kita dah belajar hari tu. Sebab rata-rata ada lagi kesalahan. Mungkin semua ingat tapi apa ni, tersalah faham, tersalah tengok kan. Okey, secara ringkasnya, okey, antara masalah-masalah tadi, masalah nasab. Okey, dekat sini bintul ibni bukan dia nak cakap anak perempuan dan anak lelaki. Bintun ibni ialah, okey, bila ada perkataan ibni maksudnya cucu. Maksudnya bintun ibni cucu perempuan, ibnu ibni cucu lelaki. Faham? Okey, kenapa dia nasabkan ibni dekat belakang? Sebab dia nak cakap faraid ni, kita ni sekarang kita belajar tentang harta dan keturunan sebelah bapa. Kita nasab sebelah bapa kita. Faham? Faham tak semua? Jangan buat salah macam tu. Faham? Jangan salah faham. Sebab itulah kita rolling balik. Sebab tak nak bagi salah faham macam ni lah. Sekejap lagi kita nak masuk tajuk keadaan-keadaan orang yang mendapat furuk. Sekejap lagi kita nak jumpa, kita nak apa ni, nak campur adukkan semua saudara mara apa semua. Nanti lagilah confuse. Jadi hari ni tak apalah, kita tak boleh masuk tajuk baru pun. Hari ni kita apa ni, kita rolling balik. Sebab saya rasa macam tak rugi pun kita rolling balik. Sebab insyaAllah masa kita panjang lagi dan faraid ni salah satu madah yang silibus dia sikit. Jadi adalah sangat sepatutnya lah untuk kita rolling sampailah masak faraid ni. Kalau boleh 40 markah tu dalam tangan je. Jadi tak ada sebab roset fiqh faraid. Okey. Tadi tentang nasab ibni. Okey, tadi tentang nasab ibni. Sekarang tentang ukhtun. Okey, ukhtun dengan akhun ni kita akan jumpa ukhtun atau akhun syakikoh. Okey, satu syakikoh, dua li'ab dan yang ketiga li'ummi. Okey, maksud dia bukan. Okey, kalau ukhtun syakikoh mungkin korang semua dah faham. Ukhtun syakikoh bermaksud saudara mara ataupun adik-beradik kandung seibu sebapa. Tapi bila sampai tang ukhtun dan akhun li'ab, li'ummi ni, korang macam confused kan? Okey, dia bukan nak cerita, dia bukan nak cakap ukhtun, contohlah dekat bawah 1/2, ukhtun li'ab. Dia bukan nak cakap adik-beradik ataupun kakak ataupun saudara perempuan bapa, bukan. Bukan dia nak cakap saudara perempuan kepada si bapa, bukan. Dia nak cakap saudara perempuan sebelah bapa. Faham tak? Sebelah bapa. Maksudnya, bila kita cakap pasal faraid, kita fokus keluarga belah ayah kita. Bukan belah mak kita. Kita fokus belah ayah kita. Okay, faham? Jadi, ukhtun li'ab, adik-beradik perempuan, sebapa. Belah ayah kita, sebapa. Sebapa. Tulis dekat nota tu. Semua kena tulis. Next class, kita dah tak nak ada masalah ni. Okey, jadi ukhtun li'ab, saudara perempuan, sebapa. Okey, akhun li'ab, saudara lelaki, sebapa. Ukhtun li'ummi, saudara perempuan, seibu. Akhun li'ummi, saudara perempuan, seibu. Okey, macam mana ukhtun li'ab ni? Okey, jom kita bagi contoh lah kan. Ukhtun li'ab ni, contoh dia macam ni. Okey. Kita ada 4 adik-beradik. Okey, macam ni. Alia dan Safiah, dia adik-beradik kandung seibu dan sebapa. Okey. Tiba-tiba tiba-tiba si bapa dia berkahwin lain, si emak dia berkahwin lain. Bila si emak kahwin lain, okey, suami kepada si emak tu dah ada anak nama Abu.
dah ada anak nama Abu. Jadi Safiah dan Alia jadi adik-beradik tiri kepada Abu kan. Okey. Lepas tu ditakdirkan rezeki emak Safiah dan Alia tadi kahwin dengan ayah yang baru, dapat adik nama Ali. Jadi Safiah dan Alia, nasab Safiah dan Alia dengan Ali ialah adik-beradik sebapa. Nasab Abu dengan Ali. Nasab Abu dengan Ali dan ialah adik-beradik sebapa sebab diorang datang daripada satu ayah. Faham? Jadi Alia dengan Safiah tadi dia hanya adik-beradik seibu dengan Ali. Tapi Abu adik-beradik sebapa dengan Ali. Kalau kita nak cakap bahasa mudah, dia macam ni je. Sebapa dan seibu. Pusing macam mana pun, sebapa dan seibu. Lepas tu jangan lupa, mungkin ada. Tadi ada yang WhatsApp saya cakap dia student baru, dia baru daftar. Mungkin yang baru daftar tak sinonim dengan istilah saya. Tapi saya cakap, bila kita belajar faraid, jangan takut untuk sebut kita yang mati. Faham? Bila kita belajar faraid, jangan takut untuk sebut kita yang mati. Sebagai contoh. Sebab kita nak bagi kita faham. Jadi kita guna cara. Kita kena ada cara. Sebab kita kena study smart, not study hard. Contohlah kan. Kita nak belajar bawah man yastahiqu an-nisfu. Siapa yang berhak mendapat 1/2. Yang pertama bintun. Pernah tak? Saya tanya. Pernah tak korang tertanya bintun ni, anak perempuan ni, anak siapa? Pernah tak? Macam tengah-tengah ustazah mengajar kan. Ustazah sama ada ustazah kelas tambahan ataupun ustazah kat sekolah. Dia tengah mengajar, dia cakap bintun dapat 1/2. Lepas tu kita, pernah tak kita tertanya, bintun tu anak siapa? Anak si mati kan? Si mati. Nak mudah kita belajar, kita letak si mati tu kita. Jadi anak siapa? Bintun tu anak siapa? Bintun tu anak kita. Barulah mudah. Anak kita. Bila kita nasabkan anak kita, benda tu jadi mudah. Kita letak kita si mati. Kalau bintun, kalau anak perempuan maksudnya yang mati emak. Kalau bintun ibni, kalau cucu maksudnya yang mati nenek. Kalau ukhtun syakikoh maksudnya yang mati saudara yang lain. Kalau zauj maksudnya yang mati zaujah. Faham tak? Kita letak kita yang mati. Contoh lain. Siapa yang berhak mendapat 1/6? Yang pertama abun. Ayah. Kita nak bagi harta 1/6. Kita nak bagi harta 1/6 daripada harta kita kepada ayah. Ayah maksudnya yang mati. Kita yang mati. Kita ialah anak. Faham? Kita refleks. Kita letak kita yang mati. Benda tu jadi mudah. Saya memang guna cara ni sebab yelah masa kita tingkatan 5, kita belajar kejap je faraid. Kita hafal je. Sehelai kertas bolehlah 1 markah. Sebab hafal je dalam 1 kertas tu. Ta'arif apa semua. Bila kita dah belajar CJ Tinggi Agama ni, dia taraf diploma. Jadi belajar pun yang bukan-bukan lah. Belajar pun yang luar biasa lah kan. Bukan sekadar hafal tapi kita kena faham. Dan bukan sekadar faham, kita kena apply. Faham? Jadi, biasakan kita apply benda tu. Maksudnya, abun. Ayah siapa ayah siapa? Sekarang, kita boleh sebut ayah kepada si mati. Tapi, bila kita masuk tajuk lain, bila kita jumpa saudara mara lain, bila dah campur aduk saudara mara lain, kita akan confuse. Kita macam, siapa yang si mati? Sebab dalam tu ada, contohlah kan. Mati seseorang
dan meninggalkan ayah, atuk, ibu. Contoh, mati seseorang dan meninggalkan ayah, atuk, ibu. Okey. Kalau kita nasab dia sebagai si mati, mungkin kita boleh cakap si mati ni seorang cucu. Si mati ni seorang anak. Kan? Tapi bila kita letak diri kita, kita cakap okey, sekarang aku mati. Okey, saya mati. Saya nak bagi harta saya kepada ayah saya, kepada nenek saya dan kepada emak saya. Jadi bila kita reflect benda tu macam tu, kita apply benda tu macam tu, benda tu jadi mudah. Benda tu jadi macam okey, kalau kita mati, ayah kita dapat berapa? Kita tak ada adik-beradik, ayah kita dapat berapa? Kita ada adik-beradik, ayah kita dapat berapa? Lepas ni lagi best sebab kita belajar macam kita campur-campur semua, jadi kita boleh bezakan. Kenapa dapat 1/6, kenapa dapat 1/2. Sekarang kita hanya belajar siapa yang berhak mendapat, siapa yang berhak mendapat. Tapi kita tak tahu kenapa dia berhak mendapat macam tu, kenapa dia berhak dapat macam ni. Jadi, penting untuk korang faham betul-betul, hadam betul-betul. Siapa bintun, siapa bintu ibni, siapa ukhtun syakikoh, siapa ukhtun li'ab, siapa ukhtun li'ummi, siapa zauj, siapa zaujah, siapa jad, siapa jaddah. Faham? Banyak membebel pula malam ni kan. Membebel tanda sayang. Nak suruh semua apa? Semua ni 40 markah faraid tu dalam tangan je. Lepas tu hafal fiqh. Ya Allah, jayid jidan. Minimum jayid jidan. Tu minimal. Jadi, kalau up sikit lagi usaha, 40 markah dalam tangan dah ni. Up sikit lagi fiqh, mumtaz. Mumtaz sufi pun boleh. Okey. Okey. Kalau dah semua faham, okey. Kita ada satu teka-teki. Okey. Okey, semua tengok kolom belah kanan. Okey. Siapa-siapa yang berhak tu kan? Okey. Perasan tak siapa yang tak ada? Nama siapa yang tak ada? Ada orang perasan tak? Ada tak orang perasan siapa yang tak ada? Ummu. Ummu ada dekat 1/6 tu. Anak lelaki. Ibnu. Okey. Okey, yang belajar dengan Ustazah memang setakat ni je. Tapi kan dah belajar dekat sekolah. Okey. Sekarang, betul Safia cakap. Ibnu yang tak ada. Okay. Ada orang tahu tak kenapa Ibnu tak ada dalam ni? Kenapa Ibnu tak ada dalam siapa yang berhak mendapat furud? Sebab ahli asabah. Pandai. Masya Allah, pandai semuanya ni. Betul, sebab Ibnu ahli asabah. Okey, jadi start hari ni, saya nak pesan terus. Nanti bila kita dah buat soalan, bila kita buat soalan kira-kira, bila cikgu buat latihan dekat sekolah soalan kira-kira, nampak je perkataan Ibnu, jangan letak furuk. Jangan letak 1/2, 1/3, 1/6, 1/4, 2/3, 1/6, 1/8. Jangan letak dekat Ibnu. Sebab Ibnu selama-lamanya nasab dia asabah. Faham? Jangan tiba-tiba dapat soalan kira-kira Ibnu. Alamak, Ibnu apa sebab Ibnu ni paling kuat 1/2. Dengan yakinnya tulis Ibnu 1/2. Jangan. Ibnu di mana-mana, berapa orang, kumpul semua pewaris pun, Ibnu tetap akan menjadi asabah. Faham? Boleh ingat? Saya dah remind dari bulan 7. Okey, ni bulan 7 saya dah remind. Nanti insyaAllah ada rezeki, ada jodoh, kita jumpa. Kita buat soalan depan-depan hari. Kalau ada juga,
yang bagi furuk dekat Ibnu, kita tarik hidung dia. Faham? Okey, bagus. Sayangnya kita tak sempat masuk tajuk keadaan-keadaan orang yang mendapat furuk kan. Tapi tak apa. Korang semua boleh faham hari ni pun sangat dah bagus. Cucu lelaki pun sama ke? Okey, ibni. Semua. Ibnu, ibnu, wa in safala. Anak lelaki dan ke bawah. Untuk jadi lelaki. Asobah tu apa? Okey. Asobah ni orang yang mendapat lebihan. Untung tahu Alia, orang lelaki. Contohlah kalau kata harta banyak. Lepas tu dia nak tunggal lelaki. Sudah. Bagi dekat mak 1/6. Bagi dekat siapa lagi? Bagi dekat mak 1/6. Adik-beradik tak ada. Dah lebih puluh-puluh ribu nak bagi dekat siapa? Dekat anak lelaki lah. Semua. Semua ke Ustazah? Semualah. Semua lebihan tu untuk anak lelaki. Dia tak payah kongsi dengan siapa-siapa. Berbeza kalau ada anak perempuan tunggal seorang. Bila ada anak perempuan tunggal seorang, dia tetap akan mendapat 1/2 daripada harta tu. Walaupun dia tak ada pewaris lain. Okay. Harta kita dah bagi dekat mak 1/6. Lepas tu bagi dekat anak perempuan yang tunggal tadi tu 1/2. Lebih lagi harta. Contohlah kata lebih harta lagi 1.5 juta nak bagi dekat mana Ustazah? Banyak ni Ustazah. Kongsilah minta dengan ummu. Tak boleh. Kita kena bagi ikut Farouk. Jadi yang lebih-lebih tu hantar Baitul Mal. 1 juta ke, 2 juta ke, 10 juta ke, bagi Baitul Mal. Semua kena hantar Baitul Mal. Sebab itulah orang kita, dia kalau tak ada anak lelaki, dia gelabah. Dia takut. Sebab ni lah. Anak lelaki ni dia pegang saham banyak. Dia pegang saham besar dalam Farouk ni. Alhamdulillah lelaki. Alhamdulillah Azhar. Bagus kalau faham. Farouk ni best sebab kita apply dekat diri kita. Bila dah belajar, dah habis tajuk ahwal ashabul furuk, kejap nanti next class, korang boleh apply dekat diri korang. Contohlah, korang ada 3 adik-beradik, 1 perempuan, 2 lelaki kan. Okay. Kat situ, korang pun bolehlah cuba bagi-bahagikan harta. Tak payah letak lagi jumlah. Bagi bahagian dulu. Okay, contohlah, ada contoh mati seseorang meninggalkan isteri, meninggalkan 2 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Contoh. Okay, jadi isteri tadi sebab ada anak jadi isteri dapat 1/8. Okay. Isteri dapat 1/8. Lepas tu anak perempuan dan anak lelaki. Okay. Bila ada anak perempuan dan anak lelaki, dia dua-dua dapat asobah, dua-dua dapat lebihan. Sebab anak perempuan dia tumpang kuasa daripada anak lelaki. Jadi 1/8 sahaja. Jadi 8 tu bahagilah. Mak dapat 1/8, lagi 7 bahagian tu. Kongsilah anak lelaki dengan anak perempuan. Tapi nisbah anak lelaki lagi banyak lah. 2 nisbah 1. Best. Kalau konsisten, kalau faham daripada awal, bila belajar hujung-hujung, best sangat. Best sangat-sangat Farouk ni. Jadi, jangan lepaskan Farouk. Jangan mentang-mentanglah Farouk ni silibus dia sikit, jangan buat acuh tak acuh dekat Farouk. Jangan tak apa, bulan 10 boleh lagi study, sikit je, buku nipis je. Jangan letak macam tu. Okey. Madah yang sikit ni lah kita kena tackle daripada awal. Faham? Sebab kalau hilang yang banyak dengan yang sikit. Kalau kita hafal yang banyak, kita hafal depan je. Sempat hafal yang depan je. Tiba-tiba masuk yang belakang. Dah tak dapat. Tapi yang sikit ni, kita tentu masuk yang sikit tu. Jadi lebih baiklah hafal yang tu dulu. Kalau tanya saya tackle markah yang madah yang senang. Contoh, tafsir ulum, saya tackle ulum.
Aruk kofiah tak apa, madah yang memang senang. Tapi tackle lah kofiah, 40 markah. Feko miros, tackle lah miros. Adab nusus, tackle lah nusus. Apa lagi? Quran tajwid, tackle lah Quran sebab Quran kita dah hafal bahasa Syafawi. Lagipun Quran 60 markah. Faraid tajwid 15 tajuk. 15 tajuk tak silap. 15 16 tajuk yang maksudnya 2 soalan besar je. Jadi kita kena pandai. Kalau korang tak tahu nak tanya siapa, bolehlah cuba-cuba tanya saya. Nak tackle macam mana markah, nak fokus yang mana, nak fokus kat mana. Apa target kamu? Kamu target Jahit Jidan, apa yang kamu kena ada sekarang? Kamu target Mumtaz Sufi, apa yang kamu kena ada sekarang? Kita jangan letak harapan tinggi, tapi jangan juga kita rendahkan diri. Faham? Kita natural. Kita follow the flow. Kita cuba yang terbaik. Kalau dapat lebih rezeki, dapat kurang pun rezeki. Mana tahu kalau kita dapat markah lebih, tiba-tiba kita riak, Allah nak jaga kita daripada riak, Allah buat markah kita rendah. Hari ni Allah gagalkan kita, esok Allah berjayakan kita. Jangan fikir Allah tu kejam. Jangan fikir, ya Allah, aku ni dari UPSR sampai PT3 sampai SPM, SMU sampai SPM. Asyik gagal je. Kenapa ya Allah? Kenapa kau tak adil? Jangan tanya Allah macam tu. Tapi minta dengan Allah. Ya Allah, semoga segala kegagalan yang aku hadapi ni tertimbus dengan kebahagiaan yang aku akan kecapi di depan hari. Kita positif dengan Allah, Allah positif dengan kita. Tahu? Bukan membebel tapi nak bagi korang semua buka minda. Sebab tak dapat dinafikan. STAM ni banyak. Silibus dia banyak. Madah memang 10 tapi dipecahkan jadi 16. Satu madah 3 buku. Memang rasa macam nak terkeluar otak. Tapi tak apa. Kalau kita pandai arrange, kita pandai susun, kita pandai tackle, kita tahu target kita kat mana, kita boleh buat. Jadi tanya alumni. Contoh Ustaz Said. Dia tu pelajar Mumtaz Sufi. Tanya tips dia. Kalau rasa tak mampulah nak idolakan orang Mumtaz Sufi, tanya yang Jahit Jidan. Faham? Cari jalan kita. Lepas tu yang paling penting jangan ikut kawan. Bukan jangan ikut kawan, kenapa? Kawan hafal dah separuh buku. Kita pun nak hafal separuh buku. Kita tahu diri kita tak mampu. Tapi sebab kita nak ikut dia, kita hafal juga separuh buku. Jangan buat macam tu. Big mistake kalau buat macam tu. Kemampuan kita dan kawan kita lain-lain. Allah ciptakan kita lain-lain. Walaupun rambut kita sama hitam, hati kita sama merah, darah kita sama merah, tapi keupayaan kita, kemampuan kita lain-lain. Jangan samakan kita dengan orang lain. Jangan asyik salahkan diri kita. Kenapa kau ni? Cakap kat diri sendiri kan. Kenapa kau ni orang lain boleh buat, kenapa kau tak boleh? Jangan. Jangan terus cari kesalahan diri kita. Tapi sentiasalah cari mana jalan keluar daripada masalah kita. Kita berjaya hafal separuh buku macam kawan kita. Tiba-tiba kita cakap, kenapa aku tak ingat? Semua yang aku hafal aku tak ingat. Kenapa? Tu aku ni tak berapa nak pandai. Jangan macam tu. Kita fikir. Okey, faham. Aku tak boleh masuk banyak macam ni. Kena masuk sikit-sikit. Sebab kemampuan kita tu lain-lain. Sebab tu kadang-kadang orang bagi kita tips. Kita bukan tak nak ikut tips orang tu. Tapi sebab kita rasa kita tak mampu. Jadi kita buat tips untuk diri kita sendiri. Boleh? Okeylah. Dah lebih 6 minit dah ni berbebel. Ada apa-apa soalan lagi tak? Tak ada. Okey. Ingat pesanan saya. Study smart, not study hard. Cari penyelesaian untuk diri kita sendiri. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Kemampuan kita dan kemampuan mereka berbeza. Okay? Okay, good girl, good boy.
Saya ingat lelaki best dapat lebih. Betul lah tu. Best lah. Ilmu faraid ni penting. Yang lagi ilmu faraid ni satu hari nanti bila dah dekat dengan yaumul qiyamah, Allah akan angkat ilmu faraid. Bila Allah angkat ilmu dia, maksudnya Allah angkat orang-orang yang celik faraid. Bila dah tak ada ilmu faraid, bila dah tak ada orang yang celik faraid, di situlah berlakunya peperangan harta. Situlah bermulanya pembunuhan sesama Islam, pembunuhan sesama adik-beradik. Sebab apa? Sebab harta. Jadi, walaupun kita belajar sikit, kita belajar basic, kita pegang. Sebab ilmu ni ilmu mahal. Ilmu ni Allah akan tarik satu hari nanti. Okey? Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan, boleh WhatsApp je saya anytime, anywhere. Tanya soalan yang tajuk depan-depan pun boleh. Kalau yang pelajar-pelajar baru, boleh je message, tanya tajuk yang depan, minta nota ke apa semua boleh. Message je. Jangan tak message. Kalau tak faham, message. Mudah next class, kita boleh move forward. Kita boleh masuk tajuk baru and semua orang pun sempat. Dalam masa seminggu, 2 minggu ni, kita ada gap untuk betulkan yang mana kita salah, betulkan yang mana kita tak faham. Okay? Okay, jadi setakat itu sahajalah kelas kita hari ini. Terima kasih semua. Maaf salah silap. Okay, bye. Good night. Assalamualaikum.